wabarakatuh dan salam sejahtera. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang ke program Canai Bahasa dan Sastra bilangan ke-6 bagi tahun 2020 dengan tajuk Forum Kelebihan Penguasaan Pelbagai Bahasa Marca Padang. Untuk makluman semua, program Canai Bahasa dan Sastra ialah salah satu program tahunan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional GAPENA yang diadakan 12 kali pada tahun ini. Pastinya akan menampilkan 2 atau 3 panel bagi setiap sesi dan moderator yang hebat serta berpengalaman dalam topik yang akan dikupaskan. Untuk makluman hadirin juga, program ini boleh ditonton secara langsung di laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Orang ramai boleh juga menekan butang suka dan kongsi pada Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengikuti pelbagai aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah hadirin dan hadirat, tanpa membuang masa lagi, dengan ini saya mempersilakan yang berusaha Tuan Ehpon Awang Ding, seorang penulis selaku moderator untuk program pada hari ini untuk meneruskan acara. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Salam hormat, salam bahagia, salam kasih sayang semua. Apa khabar hari ini? Ya, terima kasih Cik Hana selaku pengacara majlis. Sebenarnya pada pagi ini kita amat bertuah, ya, kita akan membicarakan satu mauduk yang saya kira relevan pada saat ini, kelebihan penguasaan pelbagai bahasa Marca Pada. Ya. Dan hari ini kita amat bertuah mempunyai 2 panel yang akan berbincang, ya, secara santai saya kira, yang mungkin akan membuka minda kita semua. Yang untuk memudahkan acara, saya akan menjemput, kita ada 2 panel, insan hebat yang saya kira banyak pengalaman untuk berkongsi dengan kita, dengan rakyat Malaysia seluruhnya dan di dunia. Ya, sekarang dunia tanpa sempadan, sesiapa saja boleh menyaksi dan menonton kita di serata dunia. Ya, panel yang pertama, Dr. Muhammad Radi Ismail merupakan Ketua Unit Antarabangsa Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi PIPG Kampus Kota Baru. Dengan segala hormatnya, Doktor, silakan sebelah kiri saya. Bagi tepukan, ya. Panel yang kedua, ini juga insan hebat. Saya merasa terlalu kerdil berada di antara 2 insan ini. Ya, Dr. Taha bin Muhammad Omar merupakan pencetus ummah musim ketiga. Dengan segala hormat dipersilakan, Doktor. Okey, sekali lagi selamat pagi, salam hormat, salam bahagia, salam kasih sayang untuk semua, ya. Sekali lagi buat kedua kalinya. Kita harap kita sudah bersedia untuk membincangkan mauduk ini. Saya tengok biodata doktor berdua ini terlalu panjang sebenarnya. Dan kalau kita nak membicarakan biodata saja, saya mungkin ambil setengah hari mungkin. Dan saya untuk memudahkan kerja saya, ini secara moderator saya nak memudahkan kerja saya supaya kalau saya baca satu-satu mungkin tidak lengkap, ya. Jadi saya dengan penuh takzim dan hormat menjemput dan mempersilakan, ya, Dr. Muhammad Radi Ismail untuk memperkenalkan diri beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Terutama sekali terima kasih kepada DBP atas jemputan pada hari ini yang saya rasa sangat bermakna. Okey, sangat bermakna kerana bukan calang-calang institusi yang menjemput saya pada hari ini. Dan dari Kelantan jauh saya drive, saya memandu untuk sampai ke DBP pada pagi ini dengan hati yang berbunga-bunga. Okey, begitu aroma DBP sangat menyelami jiwa saya sehingga saya drive memandu selama hampir 10 jam jugalah. Berhenti di Rauk makan durian semua. Okay. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara, moderator kita yang hebat hari ini, Encik Ehpon, dan juga kepada rakan panel pada hari ini, Dr. Taha ataupun PU Taha yang sangat hebat juga. Okay. Jadi saya terangkan diri saya secara ringkas. Okay. Nama penuh saya Muhammad Rozi Bay Ismail. Okay. Saya daripada seperti yang dimaklumkan oleh moderator, Ketua Unit Antarabangsa
di Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Kota Baru. Sedikit latar belakang saya, saya memulakan kerjaya sebagai guru di sekolah rendah di Felda di Pendalaman Pahang. Kemudian alhamdulillah untuk melanjutkan pelajaran dalam diploma dan juga ijazah diberi beasiswa oleh kerajaan dalam Louis Policy Program ataupun Dasar Pandang Timur untuk ke Jepun selama 5 tahun untuk mendalami bidang kesastraan bahasa Jepun selama 5 tahun di Daito Bunka University di Tokyo di Jepun. Kemudian saya meneruskan jawatan saya sebagai guru bahasa Jepun di Sekolah Asrama Penuh di Kelantan dan kemudian menyambung master di Universiti Melaya dalam bidang kepimpinan pengurusan pendidikan dan alhamdulillah setahun selepas master saya diberi peluang untuk menjadi pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan di IPG Kampus Kota Baru. Dan setahun juga di situ, kemudian saya mendapat beasiswa lagi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melanjutkan PhD saya dalam bidang Educational Leadership and Management ataupun pengurusan dan kepimpinan di Colorado State University di Amerika Syarikat selama 4 tahun. Balik ke Malaysia, bertugas di IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia di Cyberjaya. Kemudian diberi peluang lagi oleh KPM untuk menjadi pengarah Education Malaysia bagi Regional Asia yang berpusat di Beijing selama 2 tahun dan balik daripada Beijing saya bertugas sekali lagi di IPG Kampus Kota Baru. Jadi di IPG Kampus di IPG Indo di Cyberjaya. Dan kemudian baru sahaja bulan 1 hari itu saya pulang ke Kelantan untuk bertugas di sana dan untuk masa depan saya tak tahu lagi macam mana, jadi insyaAllah mungkin akan kembali semula ke Putrajaya tengok pada situasi. Jadi terima kasih sekali lagi pada DBP dan moderator kerana jemputan pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama berkongsi dengan tajuk yang sangat menarik pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Ya, insan hebat ya. Okey, panel kita yang kedua ini juga tidak kurang hebatnya. Dr. Taha bin Muhammad Omar, pencetus Ummah musim ketiga. Dipersilakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga rakan panel Dr. Rozi yang saya segani, kasihi dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sebanyak tentang latar belakang saya. Saya sekolah sampai darjah 3 saja. Kemudian ayah saya menghantar saya ke madrasah, sebab tu jadi Al-Hafiz. Tapi nasib baik tak jadi Al-Habis. Rentetan daripada pengajian madrasah tu, kemudian kami menyambung pelajaran ke peringkat Maulana di Pakistan. Dan kemudian saya dapat degree pertama saya di University of Peshawar, Pakistan dalam Islamic History and Culture. Dan pulang ke Malaysia, ingat dah habis belajar dah, nak minta abah kata kita nak kerja lah, dia tak bagi, dia kata kena sambung belajar. Saya dapat sponsorship FAMA lah, Father and Mother. So sambung masters dalam bidang microeconomics, Islamic microeconomics. Habis belajar tu disuruh sambung belajar lagi oleh FAMA juga, tapi kali ini dapat beasiswa daripada KPM di bawah MyBrain dan saya sambung dalam bidang finance, Islamic capital market dan akhirnya ingat nak jadi pensyarah. Akhirnya kena masuk TV dan hingga sekarang boleh dikatakan 80% rezeki tu dalam bidang show business, alhamdulillah. Tapi kita punya title rasmi adalah sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Raudah College Cyberjaya. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih sekali lagi. Ya, sebagai moderator saya pun perlu mengenalkan diri ya. Nama saya Epon anak lelaki Awang Din ya. Rakyat Malaysia keturunan Siam berasal dari Kelantan, Darul Naim, tanah serendah sekebun bunga, negeri Cik Siti Wan Kembang dan telah menetap di Kuala Lumpur sejak tahun 81 ya. Datang belajar di UKM, selepas habis bekerja di Kuala Lumpur dan menetap di sini ya. Tapi masih balik kampung ya. Alright. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa Pusaka kerana menjemput saya dan kami untuk membincangkan tajuk yang saya kira amat relevan pada saat ini, kelebihan penguasaan pelbagai bahasa marcapada. Melihatkan pada tajuk ini di Facebook, kawan-kawan saya terus tanya, dia call, orang Kelantan tanya, gapo nama rima ni marcapada ni? Apa benda ni marcapada ini? So sebenarnya kita rakyat Malaysia saya rasa kita wajib memiliki senaskah kamus dewan
Sebagai rujukan, apa perkataan yang kita tak tahu, buka kamus. Kamus, saya menyeru di sini, rakyat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, perlu ada satu naskah sekurang-kurangnya kamus dewan untuk menguasai bahasa Melayu, bahasa ibunda, bahasa kebangsaan kita. Ya. Dan pada hari ini kita akan membincangkan, boleh saya mulakan dengan soalan? Kita bincang santai-santai untuk supaya kita semua mendapat manfaat. Ya. Pertama sekali, mungkin Dr. berdua boleh berkongsi pengalaman berkomunikasi dengan pelbagai bahasa di luar sana, dan pengalaman ini amat kaya dan kita berkongsi dengan semua orang di luar sana supaya mereka pun dapat menimbulkan kesedaran bahawa pentingnya menguasai lebih daripada 2 bahasa, saya kira. Ya, dipersilakan Dr. Roti. Terima kasih sekali lagi kepada moderator, sahabat kita, Ms. Encik Epun atas peluang ini. Okey, biar saya berkongsi penguasaan bahasa saya. Okey, saya insyaAllah memang fasih lah berbahasa Melayu sebab bahasa rasmi kita kan. Kemudian bahasa Inggeris, yang tu memang terpaksa. Sebab bila dihantar oleh KPM ke United States, nak tak nak sebelum ke Amerika Syarikat lagi, kita sudah kena menguasai. Kerana banyak peperiksaan yang perlu dijalankan sebelum melayakkan kita untuk belajar di universiti di Amerika Syarikat, dengan TOEFL-nya, dengan GRE-nya. So secara tidak langsung, walaupun saya ni anak Kelantan, dan anak Kelantan ni memang famous dengan Inggeris yang berbunyi bau-bau budu ya. Jadi alhamdulillah 4 tahun di US tu, bolehlah slang Amerika tu keluarlah juga kan. Dan yang paling mengujakan saya ialah bila saya mendapat peluang untuk pergi ke Jepun dan China lah. Jepun untuk degree dan diploma saya selama 5 tahun, dan China untuk bertugas di Kedutaan Besar Malaysia selama 2 tahun. So alhamdulillah, okey. Memang saya rasa KPM sudah membuat satu susu galon yang sangat hebat dalam perancangan. Walaupun inisiatif blueprint baru dikeluarkan 2013, dan insyaAllah kita akan melihat sepenuh hasilnya pada 2025 nanti. Tapi salah satu inisiatif di dalam blueprint ataupun blueprint dalam apa ya blueprint? Kerangka, ya kerangka pendidikan Malaysia. Boleh dikatakan salah satu daripada inisiatif daripada 11 dalam blueprint kita adalah berkaitan dengan bahasa peningkatan kekuatan bahasa ketiga ataupun bahasa antarabangsa. Jadi bila saya balik daripada US, saya ditempatkan di IPGM, saya diberikan tugas untuk menjaga bahasa-bahasa ini. Bahasa-bahasa antarabangsa yang untuk latihan kepada guru, dan kemudian untuk diberi latihan kepada bakal-bakal guru. Antara bahasa yang kita perkenalkan di IPGM untuk bakal-bakal guru mengajar di sekolah-sekolah adalah bahasa Jepun, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan for sure bahasa Tamil, dan juga bahasa Korea yang terbaru. Dan mungkin akan datang ialah bahasa Sepanyol. Okey, jadi saya bersama IPGM kita memastikan bahawa produk-produk untuk guru mengajar bahasa-bahasa ini tersedia. Sama ada latihan itu di dalam Malaysia, di IPG KBA ataupun kampus bahasa antarabangsa, ataupun kita bekerjasama dengan universiti dalam negara seperti UM untuk mengeluarkan guru-guru yang boleh berbahasa ketiga ni, ataupun dengan universiti luar negara. Antaranya ialah dengan BFSU, Beijing Foreign Studies University untuk bahasa Mandarin, dan BLCU dengan di Perancis. Okey, juga kita menghantar student kita untuk menguasai bahasa-bahasa Perancis dan juga Jerman dulu. Okey, jadi bila saya diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun, saya tidak pernah menjangka bahawa sebegitu besar peluang yang saya dapat bila saya menguasai bahasa Jepun. Saya ingatkan mungkin karier saya cuma sebagai guru bahasa Jepun sajalah. Tapi alhamdulillah, saya melihat mungkin saya boleh berkongsi dengan anak-anak di sana lah yang bercita-cita tinggi, ingin orang kata think out of the box ataupun berfikir di luar kotak. Yes, kalau anak-anak semua ada penguasaan bahasa antarabangsa, boleh berfikir di luar kotak. Kerana apa? Kerana sebagai contoh mungkin saya boleh kongsi, sewaktu pergi temu duga, saya pergi menghadiri temu duga apa-apa, saya mesti memberitahu kepada panel bahawa saya ada kekuatan bahasa Jepun.
terus panel akan terkejut. Macam mana awak boleh ada kekuatan bahasa Jepun? Dan saya memberitahulah, saya belajar di sini dan saya boleh bercakap sehingga sekarang semua. Jadi alhamdulillah, apa jua temu duga yang saya dapat setakat inilah. Memang semua saya dapat. Antaranya ialah beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Walaupun di sana for sure sudah tentu kita akan gunakan bahasa Inggeris. Tapi sewaktu temu duga 80% perbualan saya memberitahu panel tentang kekuatan penguasaan bahasa Jepun saya. Dan juga saya juga sewaktu temu duga untuk pergi menjawat jawatan sebagai pengarah Education Malaysia di Regional Asia di Beijing. Saya juga bercerita tentang kekuatan bahasa Jepun saya. Walaupun masa itu bahasa Mandarin saya baru sedikit saja. Tapi saya boleh membaca bahasa Mandarin kerana karakter bahasa Jepun dengan bahasa Mandarin adalah sama. Jadi alhamdulillah saya juga mendapat peluang itu, jawatan itu. Dan saya rasa mungkin kerana kekuatan bahasa Jepun saya lah. Dan bila saya di China, alhamdulillah sebagai diplomat, saya diberi selama 3 bulan untuk belajar bahasa Mandarin. Okey, jadi alhamdulillah penguasaan bahasa Mandarin saya semakin baik. Apatah lagi dua-dua anak saya, yang pertama dan yang kedua, memang belajar di Beijing. Mengambil jurusan kesastraan bahasa Mandarin. Anak sulung saya dan juga anak kedua saya. Dan alhamdulillah tahun ini adalah tahun akhir mereka. Jadi di rumah tu memang marca pada sebab saya dengan isteri saya dua-dua lulusan daripada Jepun, cakap bahasa Jepun, okey. Dan 2 anak saya yang nombor 1 nombor 2 cakap bahasa Mandarin. Anak saya nombor 3 nombor 4 sebab dibesarkan di US, masa pergi mereka Darjah 1 dan tadika, mereka menguasai bahasa Inggeris, slang Colorado. Jadi yang bongsu sahaja tak sempat nak dibesar luar negara. Balik memang cakap Kelantan pure lah. Jadi kat rumah tu memang pelbagai bahasa. Kadang-kadang saya nak bercakap rahsia dengan mak dia, cakap bahasa Jepun. Anak-anak nak cakap rahsia, cakap bahasa Mandarin. Tapi itu keseronokan. Keseronokan kerana walaupun semua bahasa kita dapat menguasai, tapi alhamdulillah saya pastikan anak-anak saya juga menguasai Quran. Dan daripada Quran itu saya hantar juga untuk belajar bahasa Arab. Dan di sekolah pun memang ada pengajian bahasa Arab. Jadi alhamdulillah. Jadi itulah sedikit mukadimah betapa pentingnya untuk kita menguasai bahasa antarabangsa, kerana selain daripada inisiatif dalam blueprint pendidikan kita, tapi juga untuk masa depan yang saya rasa seperti saya kata tadi, berfikir di luar kotak. So mungkin pandangan orang akan melihat bila kita menguasai bahasa antarabangsa ataupun bahasa yang selain daripada bahasa Melayu, insya-Allah di situ ada banyak kelebihan. Okey, saya serah balik pada Dr. Okey, terima kasih Dr. Rodi. Satu perkongsian yang saya kira amat hebat, ya, pengalaman luas, dan saya mohon kalau di luar sana mengambil iktibar daripada pengalaman beliau ini. Ya, seterusnya saya persilakan Dr. Taha untuk berkongsi pengalaman. Baik, kalau saya pula, sebab saya ni asal orang Pulau Pinang. Walaupun mak saya orang Kelantan, ayah saya orang Kuala Selangor, tapi mereka berdua bekerja di Pulau Pinang. Jadi kita dari kecil tu memang cakap bahasa Pulau Pinang. Jadi exposure saya terhadap bahasa pelbagai ini bermula sejak darjah 1 bila kita pergi ke sekolah rendah kebangsaan. Tapi orang di sekeliling saya ni, macam di Pulau Pinang kita tahu boleh katakan 80% penduduk di atas pulau adalah yang berbangsa Tionghoa. Jadi kita pergi sekolah SRK ke, dia mesti banyak lagi yang berbangsa Tionghoa daripada Melayu. So saya tengok mereka even guru-guru saya pun kebanyakannya adalah orang Cina. So saya tengoklah, saya tertanya kenapa dia tak cakap bahasa macam saya. Sebab masa tu kita tak adalah unsur saya bangsa Melayu, dia bangsa Cina. Kita sebagai budak umur 7 tahun. So, jadi benda tu dah mula menarik kita punya perhatian. Lepas tu jumpa orang Tamil. So benda yang pertama saya catch up masa darjah 1 dengan darjah 2 tu, dalam segi bahasa tu, adalah kiraan. Wuna, renda, muna, nala, anji, ara, ila, tumuda, pata. So kita macam, bestnya. Mana bahasa ni, dia boleh cakap, tapi I boleh communicate dengan dia. Lepas tu bila jumpa, kalau dekat Penang ni, dia Hokkien. Cino, sasi, golak kan. Kalau bahasa Jepun pun ada juga macam tu kan. Go tu kan. Tapi dia yang betulnya, kalau dalam Mandarin, san, se. So daripada kecil, saya dah mula sedari bahawa ada bestnya bila kita belajar banyak bahasa.
Tapi dia sekadar kat situlah, saya tak dapat menerokai dengan lebih banyak sebab dekat rumah semua cakap bahasa Melayu, sama ada cakap bahasa Melayu ataupun cakap bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pula, mak ayah saya ni lebih kurang macam Dr. Rosie. Mereka dulu dapat pendidikan di Amerika Syarikat, bila balik rumah dia terbawa-bawa bahasa Inggeris tu dan dia memastikan anak dia juga boleh berbahasa Inggeris. So kalau orang tanya, cikgu bahasa Inggeris tak buat siapa? Saya kata mak dan ayah saya adalah guru bahasa Inggeris saya. Sebab dia ajar betul-betul sebutan, logat tu logat Michigan lah, taklah logat Colorado. Akhirnya lepas kita masuk madrasah, itu pendedahan kedua saya terhadap bahasa. Bila kita masuk madrasah untuk hafaz Al-Quran 30 juzuk tu, saya umur baru 10 tahun. Sebab saya belajar sampai darjah 3 saja, mak keluarkan bersekolah. So cikgu saya yang mengajar saya hafaz Quran tu adalah orang Pakistan. So cikgu ni, ustaz ni bila dia marah, dia biasa keluarlah dia punya mencarut dia kan. Macam-macam, kita tak tanya. Dulu kat sekolah rendah, carut dia lain. Bila cikgu marah, lain. Bodoh lah, apalah kan, pemalas. Bila masuk madrasah ni, mencarutnya lain. Dah lah tak faham. So kita mula selidik, apa yang cikgu ni duk mencarut. Selama 5 tahun hafaz Quran tak dapat tangkap. Apa yang cikgu saya duk marah saya tiap-tiap hari kan. Kita pun taklah baik sangat. And then kita ambil peluang di situ, bila kita dah 5 tahun dengan dia, dia kata, kalau awak nak sambung bidang pengajian Islam, ikut saya pergi Pakistan. So dia berjaya convince ayah saya dan mak saya, dan mereka beli tiket kapal terbang, one way tiket lah lebih kurang. One way tiket, masa tu umur 15 tahun doktor. Umur 15 tahun, kita dah merantau pergi ke Pakistan. First, kita turun di Lahore. Ini tahun 1999. So saya rasa saya tak naik kapal terbang hari tu. Saya rasa macam saya naik time machine, mesin balik masa. Sebab sampai-sampai tu, kalau kita di airport Malaysia, yang tarik beg kita ni macam kenderaan mas yang cantik tu kan. Ini tak, traktor. Traktor yang membajak tanah tu, dia tarik barang beg-beg kita di airport. Lepas tu kita keluar dengan kita tengok teknologi dia serabut, ngaurang dia. Lepas tu nak-nak kita turun musim bulan Januari, winter. Saya lagilah terkejut buruk. Kita duduk Malaysia ni, musim durian, musim rambutan manggis. Durian, rambutan manggis. Tak adanya musim sejuk, panas, autumn ke spring ke tak ada. Jaket pun tak beli, first time. Ustaz tu pun tak bagi tahu, pandai betul ustaz tu. Kita pun jadi culture shock. Jadi tahun pertama masuk, terus belajar hafaz Al-Quran. Memang tak ada kelas asas bahasa Hindi, bahasa Urdu, terus masuk. Tapi pelan-pelan saya duduk dalam satu dorm dengan rakan-rakan di sana. Saya sedari, saya tanya senior-senior saya, dah berapa tahun kat sini? Dia kata dah setahun. Dah berapa tahun kat sini? Dah 3 tahun. Tapi bila saya lihat mereka bercakap, dia tak boleh cakap bahasa Urdu. Dia tak boleh cakap bahasa lokal. Sebab di Pakistan dia ada bahasa kampung dia, bahasa Punjabi. Punjabi Bhangra tu kan, Punjabi. Sebab saya yakin Jepun pun kalau masuk kampung lagi tak sedap, lagi pelik bahasa dia, tak sedap pun. Yang sedap ni bahasa ibonda doang, yang bahasa kampung dia bahasa ke laut. Bayangkan kalau kita tengok movie KL Gangster, kecek Kelantan semua. Syamsul Yusof kecek Kelantan. Dia gangster lah tapi bunyi tak sedap lah, gangster apa macam ni kan. So saya sedar, tak boleh macam ni kan. Kalau satu dorm dengan orang Melayu, orang Malaysia, tak belajar apa habuk. So saya decide saya tak nak duduk dorm Malaysia, saya nak duduk dorm Pakistan. Padahal dorm Malaysia ni Milo ada, teh tarik ada, roti gardenia ada. Duduk dorm Pakistan, chapati nan. Kita tak apalah. Kan kita pun duduk, akhirnya dalam masa 6 bulan saya dah belajar banyak perkataan baharu. Lepas tu barulah 5 tahun soalan yang saya tertanya kan, yang ustaz saya duk maki saya. Saya kata kuasa. Boleh tahan juga ustaz ni, dia mencarut anak haram lah apa semua kan. Memang saya ada perkataan dia panggil lanti gada. Tiap-tiap hari dia panggil saya lanti gada. Rupanya lanti gada tu bila saya pergi Pakistan saya tahu, keldai yang dilaknat. Dia panggil. Tapi mungkin itu lidah mereka macam tu lah, lanti gada. So benda tu bagi saya sangat menarik, sangat best. Dan selain daripada bahasa, kita dapat belajar culture. Dan kemudian selepas belajar bahasa Hindi, Urdu tu, kita masuk pengajian tinggi, kita bercampur pula dengan orang luar negara. Di situlah baru saya pilih nak belajar bahasa-bahasa tambahan. So antaranya adalah bahasa Thailand. Dia saya pilih bulu juga. Orang yang baik dengan saya, best friend saya belajar bahasa dia. Tapi itu sekadar untuk mukadimah dahulu, saya serahkan balik kepada moderator.
Okey, terima kasih Doktor. Satu pengalaman yang sikap amat menarik, ya, menarik khalayak. Dan wah, inilah peluang ya kita belajar banyak bahasa, itu dia punya manfaat. Dan sebenarnya ada juga satu pendapat yang mengatakan apakah perlu kita belajar lebih daripada satu bahasa. Ya, ada juga pendapat mengatakan bahawa cukuplah dengan satu bahasa Inggeris. Kita master dalam bahasa Inggeris. We cannot go wrong by mastering English. Itu satu pendapat. Apa pendapat Doktor? Okey, saya setuju dengan pendapat moderator ya. Memang keperluan ya untuk belajar lebih daripada satu bahasa. Dan kesedaran ini timbul sewaktu saya berada di Jepun lah. Okey, saya memang dah belajar bahasa Jepun. Kemudian syarat universiti mesti kita mengambil pula bahasa ketiga di universiti di Jepun tu. Saya kata, aduh, macam mana bahasa Jepun tak boleh menguasai, kena ambil bahasa lain pula. Yang tu syarat wajib di universiti. Jepun, jadi daripada situ saya baru dapat tahu bahawa Jepun sudah mewajibkan pelajar-pelajarnya mengambil bahasa ketiga sejak daripada selepas zaman perang Hiroshima lagi lah. Okey, saya boleh katakan macam tu. Kerana apa? Kerana mereka sudah dasar keterbukaan. Okey, dasar keterbukaan iaitu menerima ramai orang luar datang ke Jepun, bukan sahaja untuk perdagangan tapi untuk pendidikan. Jadi di universiti syarat utamanya adalah mesti untuk grad, untuk lulus mesti mengambil bahasa ketiga. Tetapi berbeza dengan di sekolah menengah. Sewaktu di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah di Jepun, sekolah rendah di Jepun daripada tadika sehingga tahun 6 lah kita boleh kata, mereka cuma mewajibkan bahasa Jepun. Tidak boleh belajar bahasa-bahasa lain ataupun bahasa Inggeris pun. Kerana apa? Kerana bagi mereka, pelajar-pelajar di Jepun, anak-anak Jepun mesti pertama-tama kalinya menguasai bahasa Jepun. Jadi tidak boleh belajar bahasa Inggeris ataupun bahasa lain sewaktu sekolah rendah. Tapi di sekolah menengah baru diperkenalkan bahasa Inggeris, tapi itu pun dalam jumlah yang sangat minimum untuk belajar bahasa Inggeris. Tapi di universiti, bila mereka dapat memastikan bahawa anak-anak Jepun ni sudah sebati dengan jiwa kejepunan mereka, jadi di universiti mereka kata inilah masa untuk awak semua mengetahui bahasa-bahasa lain dan juga budaya negara lain. Sebab tu kita tengok pelajar-pelajar Jepun ni selepas mereka habis sekolah menengah, mereka tidak akan terus bekerja ataupun tidak akan terus masuk universiti. Mereka selalunya diberi peluang oleh ibu bapa untuk merantau dulu. Tapi saya rasa bila saya membuat sedikit perbandingan dengan anak-anak di Amerika Syarikat, anak-anak Jepun yang merantau mungkin tidak lama, sekadar 6 bulan hingga setahun. Tapi anak-anak di US saya terkejut, ramai anak-anak kawan saya, mereka memberi peluang untuk anak-anak mereka merantau keluar daripada Amerika Syarikat selepas habis tamat sekolah menengah, hampir 2 tahun ataupun 3 tahun. Jadi itulah perbezaan. Tapi Jepun keterbukaannya sangat tinggi sekarang dan sebab itu waktu di universiti di Jepun, sudahlah saya kena susah payah belajar bahasa Jepun. Saya mengambil juga satu lagi bahasa lain kerana wajib, saya ambil bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kerana saya rasa itu sahaja yang boleh saya lulus tanpa pening kepala. Jadi bahasa Indonesia tu memang saya dapat A selama 4 tahun. Kerana dan pelajar Jepun ramai datang kepada saya dan belajar bahasa Indonesia tu daripada saya, minta tips. Kerana bagi orang Jepun susah lah kan bahasa Indonesia, bagi kita memang mudahlah. Okey, berbalik kepada bahasa Jepun, saya juga panik ya, seperti yang saya katakan awal-awal bila saya mendapat peluang untuk belajar ke Jepun, kerana memang tidak ada langsung background bahasa Jepun, kecuali saya pernah mendengarlah beberapa patah perkataan Jepun sewaktu kakak saya. Kakak saya pernah belajar ke Jepun tapi dihantar oleh kilangnya lah untuk kursus supervisor selama 2 tahun pada tahun 86 hingga 88. Jadi bila dia balik adalah dia ajar sikit-sikit dan saya pun macam ni cakap Jepun, tapi masa tu tak pernah terfikir lagi untuk pergi ke Jepun dan saya pun kita pun masa tu tahun 80-an belum terfikir lagi tentang bahasa ketiga ni. Kan, kita duk fikir macam mana nak bagus cakap Melayu, bahasa Melayu baku, sebab kita orang Kelantan memang penuh dengan bahasa Melayu dialek Kelantan, dan bagaimana untuk mengenglishkan bahasa Inggeris kita. Kan, saya memang waktu sekolah rendah tidak berapa suka bahasa Inggeris. Tapi alhamdulillah berkat kesedaran tentang pentingnya bahasa selain pada bahasa Melayu ni membuatkan saya melihat bagaimana sebuah negara itu mencorak negara mereka.
Okey, sebagai contoh sewaktu saya bertugas di China juga. Saya melihat China juga lebih kurang dengan Jepun. Mereka juga sangat mengutamakan, memartabatkan bahasa Mandarin mereka, ya, moderator. Kerana sewaktu saya menjadi diplomat di Beijing, di Kedutaan Besar Malaysia di sana, semua mesyuarat dijalankan dalam bahasa Mandarin. Tak kira lah kita faham ke tak faham, mereka akan cakap dan mereka akan andaikan yang kita faham. Jadi kita pun main angguk-angguk je lah. Itu kalau mereka tidak sediakan penterjemah. Tapi selalunya China juga sudah keterbukaan, setiap mesyuarat rasmi mereka akan mengambil penterjemah daripada Wisma Putera mereka lah, ataupun Kementerian Luar Negara yang ada kepelbagaian bahasa untuk menjadi penterjemah kita. Jadi sebab tu walaupun saya kurang menguasai bahasa Mandarin sewaktu di Beijing, saya sangat selesa kerana saya boleh memahami apa sahaja isi mesyuarat, kerana penterjemah selalunya akan terjemah dalam bahasa Inggeris. Okey, cuma saya nak kongsi sedikit peristiwa lucu. Sewaktu mula-mula sampai di Beijing, kita duduk di hotel apartment dulu selama sebulan. Jadi hotel apartment, sebelum masuk apartment yang rasmi, kita duduk di hotel apartment dan perlu urus sendirilah tanpa penguasaan bahasa. Anak saya pun tak belajar lagi universiti di situ. Jadi kita satu hari kita pergi kedai runcit nak beli telur. Nak beli telur ayam lah kan, nak beli telur ayam. Jadi apalah telur ayam dalam bahasa Mandarin. Kita pun pergi ke kedai tu, kita cakap, kita buat tunjuk arah lah, buat macam ni, lepas tu goyang punggung sikit, cakap nak telur tu kan. Lepas tu makcik yang kedai tu, dia tak faham, dia kata, cuk, apa ni kan, dalam bahasa Mandarin lah. Saya pun cakap lah, anak pun buat macam ni, macam bentuk ayam, telur ayam. Dia kata, okey. Dia kata, okey, boleh faham. Dia pun dah ajak kami semua ikut dia. Saya kata, rasa benda ni mesti dalam kedai. Dia pergi tunjuk toilet kepada saya, tandas. Dia ingatkan anak saya nak pergi nak pergi tandas. Jadi Allah, kami sekeluarga memang itu kenangan pertama lah sewaktu di Beijing, di mana nak beli telur ayam ditunjukkan tandas kan. Jadi daripada situ saya pun bagi tahu anak saya, abah harap ada anak-anak yang menguasai bahasa Mandarin. Alhamdulillah masin mulut saya, 2 anak saya dapat belajar di Mandarin dengan beasiswa MARA dalam degree bahasa Mandarin. Alhamdulillah dah habis seorang bulan 6 itu dan insya-Allah bulan 12 ni. Jadi itulah kepentingan bahasa ketiga ni, kita tidak boleh pandang remeh. Kerana bukan sahaja di dalam blueprint pendidikan kita, tapi juga kerana permintaan negara seluruh dunia. Okey, jikalau anda semua ada penguasaan bahasa lebih daripada bahasa Melayu, insya-Allah akan dapat peluang yang lebih hebat lagi untuk pergi ke dunia global, insya-Allah. Okey. Terima kasih doktor. Ini satu info yang saya ingat menarik kerana negeri Jepun, ya. Sebab itulah mereka ada jati diri yang mantap, yang kukuh. Dan saya rasa ini pengalaman ini kita harus mengambil contoh, ya, ambil iktibar daripada negara Jepun ini. Dan yang pendapat ini saya juga nak tujukan kepada Dr. Taha, ya, yang bukan pendapat saya sebenarnya, pendapat orang lain bahawa kalau kita menguasai bahasa Inggeris sudah cukup, master the English language sudah cukup kerana ada nilai ekonomi dan boleh menguasai, ya. Tak perlu bahasa yang lain. Apa pendapat Dr. Taha? Silakan. Bagi saya bahasa dunia sekarang ni bukan lagi bahasa Inggeris. Tapi bahasa dunia adalah bahasa ekonomi yang kembali kepada siapa economic superpower sekarang, which is tidak lain tidak bukan the People's Republic of China. Kita tahu dalam poket kita ada iPhone, dalam poket kita ada Samsung. Tapi kedua-dua chipnya, dia punya OS dia dibuat di China. So any business trading semua dilakukan dalam bahasa Cina. Jadi bahasa dunia sekarang kita perlu belajar bahasa Cina. Dan kalau sebut tentang anak saya, daripada umur 5 tahun anak saya memang sengaja hantar tadika Cina. Dan saya dapat kritikan yang sangat teruk daripada rakan-rakan saya. Afzal, soalan pertama, apasal kau hantar anak kau sekolah Cina? Asal hantar? So bagi saya tak akan jawab soalan itu. Kerana soalan itu sendiri memberi bentuk mentaliti pemikiran orang Malaysia. Tak ada keterbukaan langsung untuk mempelajari. Bukan saya menjual maruah anak saya atau maruah saya. Saya memandang masa hadapan. Kalau sekarang China dah menguasai ekonomi dunia, apatah lagi bila anak-anak kita dah besar. So memberi dia satu bekalan di masa hadapan bermula daripada dia kecil sekarang ini. So bagi saya bahasa yang kita perlu pelajari adalah bahasa Cina.
Dan kalau rakan-rakan yang sedang menonton nak pilih bahasa apa untuk dipelajari, bagi saya pilihlah bahasa yang boleh dituturi di banyak negara. Sebab tu selain daripada bahasa, kalau kita lihat bahasa Hindi lah, bahasa Urdu, dia boleh dituturi di tiga negara, iaitu India, Pakistan dan Bangladesh. Tetapi kita kena ingat, India dan Pakistan dan Bangladesh, kekuatan dia adalah ekspor. Dan dia ekspor bukan barang, dia ekspor manusia. Pergi ke Colorado, ada tak orang Pakistan? Ada. Kalau doktor nak makan restoran halal, confirm jadi orang restoran Pakistan. Pergi dekat London, dekat ada nama dia South Hall. South Hall ni semua cakap bahasa Urdu Hindi. Pergi ke Madinah, Mekah, kita pergi beli barangan umrah, boleh dikatakan 80% yang kuli dia lah. Kuli dia tu yang pekerja jaga barang, orang Bangladesh tak pun dia Pakistan. Kalau kalau di India pun India yang sebelah Tamil. Maknanya kita belajar bahasa dia, tapi bila kita pergi umrah, dia juga. Kita pergi ke London, dia juga. Pergi ke US, dia juga. So kalau anda nak pilih satu bahasa, pilih bahasa yang boleh dituturi di banyak negara. Dan lagi satu, bahasa Urdu ni kenapa penting? Yang keduanya, kenapa? Kerana banyak yang datang ke Malaysia juga adalah Bangladesh dan juga Pakistan. Saya nak cerita satu kisah yang sangat penting yang telah memberi saya satu pengajaran lah yang penting tentang manfaat bahasa Urdu tu. 2 tahun lepas, viral ada scammer yang akan naik kereta dan pergi ke RNR. Yang pergi ke RNR, dia akan bawa surat laporan polis bahawa dia dah disamun, beg tangan isteri dia telah diambil. Dan dia akan berperwatakan seperti orang Arab. Orang Arab ni kalau tunjuk kat orang Melayu kita ni, pakai jubah, pakai serban, Pak Arab. Ada janggut sikit lah, pakai celak. Ini tanya, ni orang mana? Orang Arab. Tapi masa benda tu kebetulan berlaku kat kami. Kami turun dekat RNR, dekat Aikroh tak silap saya. Satu kereta, sok dia break depan kita. Dia turunkan dia punya tingkap, belakang tu ada isteri dia, dia pemandu. Terus dia keluarkan surat polis. Please help me brother. I'm my wife walau dia cakap lah bahasa English ni berterabur lah kan. Lepas tu I tanya lah, where are you from? I'm from UAE. Aku kata, come on brother, you cakap UAE tapi you punya slang tu memang pekat Pakistan. Kau jangan tipu aku. Jangan. Saya tak cakap lah, saya cakap dalam hati. Member saya dah menggelar. Oh, how can we help you? I want give you some money. Yeah, my wife have $500. Saya kata tunjuk laporan polis tu rapat sikit. Dia tunjuk, dia tarik balik. Saya kata cukar tu Arab ni, tu Pakistani dafa aja ya se. Saya kata dalam bahasa Hindi, engkau bukan Pak Arab, engkau ni mamat Pakistan, kau belah cepat di sini. Tahu dia belah. Lepas tu member semua, macam mana kau tahu? Piu macam mana kau tahu? Kalau aku cakap bahasa Penang, tahu kan orang Penang. Kalau cakap bahasa Kelantan, tahu orang Kelantan. Tengok muka, korang tertipu dengan dia punya pakaian. Saya, dia buka je lidah, dia dah kantoi dah. So itu pentingnya untuk rakan-rakan anak-anak muda kita lah di Malaysia. Bezakan antara Iran, Pakistan dan Arab. Sebab dia ni bukan saya nak kata, I'm not painting everyone with the same brush. I nak tahu bagaimana bahasa boleh menyelamatkan anda. Sebab saya yakin, bagi saya orang Jepun semua nampak sama. Tapi bagi doktor, dia tahu ini Jepun Selatan, ini Jepun Utara, ini Jepun Kampung Piang punya, ini Jepun Bandar. Betul tak? Saya kalau tengok orang Cina Jepun, saya kata ni pun Cina, Korea pun Cina, Jepun pun Cina. Doktor tak? Ini Jepun, ini muka Jepun, ini muka... Saya kata, how do you know doktor kan? Sama juga kalau doktor letak Bangladesh, Pakistan, Arab, Iran. Boleh tahu. Kalau tak boleh tahu, buka lidah sikit. Kau sebut je perkataan Malaysia. Kalau Bangladesh sebut Malaysia. Malaysia. Kalau Pakistan, Malaysia. Kalau Arab, Malaysia. So kita tahu, engkau sebut nama negara aku pun aku dah tahu dah. So itu pentingnya kita tahu bahasa berlainan. Dan kalau Iran ni dia banyak o. Kalau Pakistan banyak a. Kalau Arab ni kita tahu dia tu kita boleh ganti lah. So bagi saya kalau nak pilih bahasa yang mana dengan orang itu kita berinteraksi banyak. Tapi kepada anak-anak Melayu di luar sana, anda ambillah peluang. Banyak orang Mandarin di sekeliling kita belajar bahasa Cina. Saya rasa sangat rugi tak dapat belajar bahasa Cina. Kalau sekarang nak belajar pun rasa
kotak memori otak tu dah makin mengecil kan. Dosa banyaklah kot doktor kan. Tapi belajar bahasa Cina, itu bahasa ekonomi dunia. Inggeris memang tak payah bagi tahulah, kita memang terbuka dengan bahasa Inggeris. Kemudian bahasa yang keempat atau bahasa ketiga, pilih bahasa Perancis. North Africa semua Perancis kan. Tunisia, Libya, Mauritania, Gabon, Cameroon, Comoros, semua cakap bahasa Perancis. Tak pun pilih bahasa Spain, Brazil, Portugis, tapi Argentina, Costa Rica, Cuba, Mexico, semua bahasa Sepanyol. Pilih bahasa yang mana you boleh guna di banyak negara. Sebab tu saya pilih bahasa kelima saya pilih bahasa Rusia. Rusia boleh cakap Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, Georgia, Lithuania, Macedonia. So kita ambil bahasa Rusia. Dan dulu sebenarnya saya belajar bahasa Rusia sebab minat dekat Maria Sharapova. Terima kasih. Terima kasih doktor, terima kasih. Satu pengalaman perkongsian yang hebat. So saya berpandu kepada dua perkongsian tadi, saya nak kembali kepada dalam konteks Malaysia. Konteks Malaysia, sistem pendidikan kita bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya rasa daripada perkongsian ini, saya rasa pihak kementerian, pihak atasan harus berfikiran terbuka. Perkenalkan bahasa lain, bahasa Mandarin di sekolah, daripada sekolah kebangsaan. Sebab sekarang ni anak-anak Melayu yang kerugian saya rasa. Di sekolah Melayu, anak Melayu boleh cakap Melayu saja, tapi anak keturunan lain boleh tiga bahasa. Saya menyeru ini pihak kerajaan, kalau boleh, ya, kita perkenalkan bahasa Mandarin. Sebab bahasa Inggeris dah kuat dah kan. Bahasa Mandarin, perkenalkan, ini bahasa ekonomi ni. Dr. Tahada sebut tadi, doktor, bahasa ekonomi. Dan bahasa Mandarin kita perkenalkan. Dan saya sendiri pun hantar anak dapat tadika sekolah Cina 3 orang, sekolah menengah sampai darjah 6. Ya, mereka bolehlah kalau mereka nak mengumpat saya bahasa Mandarin, saya tak tahulah. Ya, sebab saya muka Cina. Saya di Kelantan dulu, sebelum pergi sekolah Melayu, kita pergi sekolah Siam di temple bahasa Thai. Ya, zaman kami tak ada tadika, doktor. Ya, tahun 60-an. Saya 60 dah tahun ni. Tahun 60-an tak ada tak ada tadika. Kita pergi sekolah, pergi ke Wat, belajar bahasa Thai. Dan sebab itu dalam kalau baca sipir pergi sekolah Melayu, saya kena baca sipir dalam bahasa Thai. 2 kali 2 tu lambat. Saya kena song neng song si. Maknanya sebab itu minda yang muda itu harus didominankan dengan bahasa tertentu, betul tak? Jadi kalau anak-anak Melayu didominankan dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Saya kira ini satu yang amat berbaloi lah, ya, dalam konteks Malaysia. Ini pendapat saya. Apa pendapat doktor dalam hal ini? Saya setuju, ya, sangat setuju dengan apa yang moderator kita maklumkan. Berkaitan dengan dalam pedagogi pendidikan pun, untuk penguasaan bahasa ni memang sangat diperlukan. Okey, apatah lagi dia terlibat dengan kognitif pemikiran. Dan kita sebenarnya, saya kurang setuju juga jikalau negara Jepun itu tidak memperkenalkan bahasa ketiga ni di peringkat sekolah rendah. Kerana untuk penguasaan mesti daripada psikomotor pemikiran untuk bahasa tu daripada umur 5 tahun, 6 tahun. Jadi mungkin kita lebih maju lah kot. Kerana di tadika kita sekarang sangat terbuka untuk bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, dan juga di sekolah rendah pun seperti yang dimaklumkan, KPM menghantar pelajar untuk membuat degree bahasa Mandarin dan juga bahasa Arab untuk pelajar-pelajar cemerlang bagi pendidikan bahasa Arab dan bahasa Mandarin daripada tahun 2009 kata silap saya, dan sehingga sekarang masih lagi berlaku penghantaran, dan bila mereka balik mereka akan menjadi guru bahasa Mandarin. Kita targetkan di sekolah-sekolah rendah. Okey, dan sekarang penguasaan itu diluaskan di sekolah vocational, college vocational, dan juga sekolah menengah memang sudah sedia ada lah. Jadi saya merasakan bahawa itu satu keperluan, ya, moderator, okey, dan juga Dr. Taha. Kerana menarik, ya, cerita Dr. Taha tadi pun sangat menarik, satu yang lebih kurang sama dengan saya, cuma mungkin tempat saja berbeza, kan, okey. Dan ini yang kita nak, okey, untuk menjadi negara maju, keterbukaan bukan sahaja dalam bahasa tapi juga dalam budaya. Okey, mungkin saya boleh berkongsi sikit pengalaman sewaktu saya di US. Keterbukaan sekolah-sekolah di Amerika Syarikat untuk budaya dan bahasa sangat mengejutkan saya. Saya ingatkan mereka ni sangat ekstrim dengan western mereka, dengan bahasa Inggeris mereka, rupanya tak.
Okey, mungkin bila saya di sana baru saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan kebetulan empat anak saya pun bersekolah di US selama 4 tahun. 2 orang di sekolah rendah dan 2 orang di sekolah menengah. Mereka wajib mengambil bahasa Spanish. Bahasa Spain. Okey, daripada grade 1 lagi. Grade 1 lagi, okey. Dan sehingga sekolah menengah pun mereka diberi pilihan. Dan kemudian saya melihat bukan saja bahasa tapi budaya. Di mana di Amerika Syarikat semua sekolah berebut-rebut untuk memperkenalkan budaya negara lain di pendidikan mereka. Dan sekaligus budaya negara lain itu akan terlibat dengan bahasa lah. Jadi bila mereka membuat culture night, mereka bukan sahaja mempersembahkan persembahan kebudayaan untuk negara mereka, tapi juga bercakap dalam bahasa mereka. Jadi orang Amerika Syarikat ni saya tengok sangat terbukaan tinggi dan mereka sangat seronok dengan apa yang anak-anak orang Amerika Syarikat ni belajar bahasa-bahasa lain kerana secara langsung belajar tentang budaya. Okey, jadi sebab itu kita melihat negara-negara maju nombor 1 dunia ni keterbukaan mereka sangat luas lah. Okey, jadi saya rasa Malaysia juga sedang menuju ke arah itu. Bila saya berada di Kementerian Pendidikan Malaysia dan terlibat secara langsung dengan unit antarabangsa, unit bahasa antarabangsa, kita bekerja kuat. Okey, maksud saya KPM lah. KPM bekerja kuat untuk memastikan bukan sahaja kejayaan untuk penguasaan bahasa ketiga itu dalam blueprint saja, tapi juga untuk kemenjadian pelajar. Okey, kemenjadian pelajar. Dan saya setuju dengan Dr. Taha tadi ya, di mana menyebut tentang bahasa ekonomi. Okey, dulu semua berebut-rebut untuk menguasai bahasa Inggeris. Sekarang saya rasa mungkin sudah sedikit tercabar di mana bahasa Mandarin lah. Tak dapat dinafikan bahasa Mandarin. Dan dari segi pasaran kerja, insya-Allah saya rasa yang penting kita mesti menguasai bahasa ibunda kita. Bahasa Melayu, okey, bahasa yang Malaysia ni. Okey, kemudian bahasa kedua ialah bahasa Inggeris, dan kalau ada menguasai bahasa Mandarin ataupun bahasa Jepun ataupun bahasa Perancis tadi. Bahasa Perancis juga bahasa UNESCO ya, dan UNESCO dianggotai oleh beratus-ratus negara. Dan kalau anda mempunyai kekuatan dalam bahasa Perancis, insya-Allah juga boleh pergi hampir seluruh dunia, kerana hampir seluruh dunia juga menggunakan bahasa UNESCO ini, iaitu bahasa Perancis. Dan juga yang terbaru ialah bahasa Spanish. Okey, dan saya ingin berkongsi sikit cerita, ada pengalaman sikit saja, moderator. Sewaktu saya suka merantau. Sewaktu saya belajar di Jepun, saya ambil peluang untuk pergi ke Europe dengan wife saya lah, dan saya bawa 2 orang anak saya yang kecil yang dilahirkan di Jepun dua-dua tu. Kita pergi sampai di Rome, kita nak pergi ke Colosseum tu. Nak pergi Colosseum, kita sepatah haram bahasa Itali pun kita tak faham kan. Jadi saya pun andaikan yang orang Itali ni boleh bahasa Inggeris. Kerana pandangan kita bila nampak wajah orang putih, muka macam orang putih, mesti boleh bahasa orang putih, tak ada masalah lah. Sebab masa tu kita penguasaan bahasa pun sangat rendah kan. Jadi saya menganggarkan orang Itali ni muka orang putih boleh cakap orang putih. Jadi saya pun tanya ada satu orang, saya ingat lagi nama dia Sofina. Saya tanya what is your name, dia berjawab Sofina. Saya kata wah, boleh faham ni bahasa Inggeris ni. Sofina, boleh tak dalam bahasa Inggeris lah, boleh tak bawa saya pergi ke Colosseum? Saya tak tahu jalan, anak saya pun kecil, kami dah berlatih ni kan. Dia pun angguk-angguk, oh boleh, terus cakap Itali. Dan dia cakap Itali dan jalan kaki selama 30 minit cakap Itali dengan saya. Dan menganggarkan bahawa saya faham yang bahasa Itali itu. Saya dengan isteri pun angguk-angguk, akhirnya sampai juga Colosseum. Dia tanpa henti bercakap bahasa Itali kepada saya, menganggarkan bahawa kami faham. Jadi begitulah mereka mengagungkan bahasa mereka, dan mereka inginkan orang luar datang ke negara mereka bercakap bahasa mereka. Jadi daripada situlah saya belajar bahawa kita mesti membuat impression ataupun andaian bahawa setiap orang yang datang ke negara kita juga mesti ada perasaan begitu. Mesti memahami bahasa kita ataupun mesti tahu sedikit dengan bahasa kita, dan di samping mereka juga membawa bahasa mereka. Barulah adil saya rasa kan. Okey, jadi penguasaan bahasa ni bukan sahaja Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin mengangkat dan ingin memperkasakan, tapi juga kita juga ingin memberi pemikiran di luar kotak untuk anak-anak bagi kemenjadian pelajar di dalam blueprint kita. Okey, jadi itu saja moderator. Thank you. Terima kasih Doktor. Mewujudkan bahasa Mandarin di sekolah kebangsaan ya, supaya anak-anak Melayu dan semua sekali mungkin dalam sekolah satu aliran, semua benda anak-anak ni belajar benda yang sama.
Ya, pendapat doktor tentang mengenalkan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah. Pada pendapat saya, kalau kita dah duduk di sebuah negara yang majmuk, sedangkan Amerika pun wajibkan budak darjah 1 belajar bahasa Sepanyol, padahal Chicano ni dia minoriti je. Minoriti je. Ini kita di Malaysia, boleh dikatakan penduduk di Malaysia 32 juta. 60% adalah yang berbangsa Melayu. Lagi 40% adalah dalam 30% Tionghoa, lagi 10% Tamil. Means 30% tu besar. 30 juta punya 30% is 10 million. Mana kita ada 10 million orang yang bercakap bahasa Cina secara harian. Dan kita tidak boleh menafikan hakikat. Dalam negara kita, sektor ekonomi, satu sektor swasta, satu sektor kerajaan. Sektor swasta dalam bidang kewangan dan perniagaan dikuasai oleh mereka yang berbahasa Mandarin. Hari ini kalau anak-anak muda tak percaya, pergi ke JobsBack, pergi ke LinkedIn, pergi ke JobStreet, pergi ke semua platform-platform untuk apply kerja. Boleh dikatakan 70% akan tulis Mandarin speaking only. Saya tak akan kata anda rasis. Saya akan tanya kepada saya, what should I do about it? How should my daughter respond to this? Bukan salah mereka. Kerana mereka dah menguasai sektor tersebut. Dan mereka hanya ingin konsep plug and play. I ambil staff baru, plug, play, kerja. Sambung kerja HR, sambung kerja finance, accounts. Tapi kalau hang cakap Melayu, masuk organisasi kami nak kena ajak hang pula bahasa Cina, buang masa. Time, value of money, TVM. Waktu itu adalah duit bagi mereka. So, bukan dia rasis. Kalaulah kita kata rasis pun, apa yang kita boleh buat untuk menangani? Dengan mempelajari bahasa mereka, kita tak jatuh. Nabi SAW tak belajar bahasa Yahudi. Tapi Nabi panggil Zaid ibn Thabit yang boleh belajar 13 bahasa. Adakah Nabi mengalah dengan orang Yahudi? Tidak. Nabi nak pastikan surat-surat yang dihantar ke kerajaan Hercules, ke kerajaan Caesar of Rome, kepada Najashi of Ethiopia, semua ni dapat disampaikan dengan lancar. Dan dakwah Islam tu dapat disampaikan. To get the communication over. Tapi kalau kita, mereka tak nak belajar, nak buat macam mana? Tapi mereka boleh faham. Kita kena ambil inisiatif untuk belajar dan fahami kerana apa? Kita tak boleh bergantung hanya pada sektor kerajaan. Anak-anak muda kita pun tahu. Pada hari semalam, Menteri Kanan kata apa? 750,000 anak muda tak ada kerja. Yang ada kerja kena buang kerja. Yang ada kerja cuti tanpa gaji. Tapi ada banyak sektor-sektor yang lain, kita perlu challenge. 10 orang terkaya di Malaysia bukan orang yang berbahasa Malaysia. Kita kena terima kenyataan itu. Antara senjata yang kita ada untuk orang kata masuk dalam sektor tersebut adalah bahasa. Kita tak jual agama. Kita tak jual maruah. Kita ambil itu sebagai senjata mengukuhkan diri kita agar kita dapat mengambil sedikit market share lah. Kita kata market share from bangsa-bangsa lain. Jadi kepada kerajaan yang KPM ataupun DBP sendiri ataupun mana-mana institusi-institusi kerajaan perlu fikir balik, look back. Kalau tak semua pun pilih orang-orang yang memang minat kelas bahasa Cina, ambil mereka, belajar bahasa Cina. Engkau belajar bahasa Cina bukan engkau jadi Buddha, tak ada. Habis dekat Xi'an berapa juta orang Islam, dekat Xinjiang Uyghur berapa banyak orang Islam. Dia tak jadi pun orang agama tu. So kena bezakan bahasa dan budaya. There is a very thin line. Bahasa dan budaya you kena bezakan. Ambil bahasa, kalau budaya itu berlawanan dengan Islam, jangan ambil. Saya pun belajar bahasa Pakistan, budaya terbawa. Saya sampai sekarang cakap menjerit, oi. Duduk Pakistan 10 tahun kan panggil orang, oi. Apa oi, ni Melayu lah, aku tampar sama kau lagi. Kan cakap kasar macam tu. Saya dulu balik Pakistan, ludah tepi jalan je. Macam tu. Kata apa Mamat ni pengotor gila. Saya kata sebab saya dah ambil bahasa termasuk budaya. Saya terlangkah kepada tahap budaya tu. Jadi kita kena susun
I think apa yang Tun pernah sarankan lah, sekolah wawasan, tak silap saya Dr. Rozi. I think cuma kena ada cara yang, a very political move tapi halus supaya kita boleh sinergikan anak-anak Melayu ini untuk mempelajari bahasa Cina. At the same time, bahasa Tamil siapa nak pelajari silakan. Cuma kerana 10% sahaja. Dan saya cakap daripada perspektif ekonomi. Ekonomi itu perlu kerana saat kita memegang ekonomi, baru kita apa yang kita katakan akan didengari. Kita ada kuasa tapi tak ada harta, tak didengari. Kena ada kuasa dan juga harta, baru suara kita didengari. Ia bermula dari mana? Daripada bangku sekolah. Daripada memerdekakan mentaliti daripada kita nak belajar bahasa Melayu sahaja. So itu pendapat saya lah untuk menjawab soalan. Okey, terima kasih, satu pandangan yang menarik. Dan saya kira dalam konteks Malaysia, doktor berdua, sistem pendidikan kita wajib memperkasakan bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu ada antara beberapa kerat bahasa yang boleh ditulis dengan dua versi dalam Rumi dan Jawi. Dan saya rasa adalah sementara kita ada political will ini, perkenalkan tulisan Jawi sikit walaupun tak banyak, supaya kita boleh memperkuatkan, memperkasakan bahasa Melayu dan jati diri kita. Dan selepas kita dah jati diri dah kuat, kita belajar bahasa yang kedua, bahasa ketiga. Itu tidak akan menjejaskan jati diri kita. Ya, saya rasa itu pendapat saya lah, supaya sebab macam saya belajar bahasa Thai pun tidak menjejaskan sifat saya sebagai orang Siam. Ini bahasa, bukan soal kepercayaan. Ini soal lain. Jadi kita perkasakan bahasa supaya kita rakyat Malaysia mempunyai jati diri yang kuat, supaya oleh orang lain menghormati kita. Dia orang datang ke sini bukan kita berkompromi berbahasa mereka. Betul tak? Kita kena kuatkan supaya mereka berbahasa Melayu dengan yang tepat. Dan Dewan Bahasa 64 tahun. Kita perkasakan Dewan Bahasa, perkuatkan bahasa Melayu supaya menjadi satu bahasa ibunda, bahasa negara kita. Dan selepas itu kita boleh belajarlah apa bahasa yang mempunyai nilai ekonomi, sebab dalam hidup ini bukan saja ekonomi, jati diri dan ekonomi itu seiring supaya kita boleh berjaya dalam sebagai satu negara bangsa dan kita boleh membina negara yang utuh. Saya rasa kita dah masa mencemuri kita. Tidak ada soalan di FB Live. Saya mohon kita boleh buat kesimpulan dari perbincangan kita. Doktor tadi sebut tadi 750 penganggur selepas ini boleh PM tepi lah, PM tepi kita ada peluang untuk anda itu di luar mauduk ini sebenarnya, tapi boleh PM tepi, kita ada peluang untuk anda saya minta Dr. Mawaradi dulu membuat satu kesimpulan daripada perbincangan kita yang bertajuk kelebihan penguasaan pelbagai bahasa Malcapada. Dipersilakan doktor. Okey, memartabat dan memperkasakan bahasa Melayu, mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan juga bahasa antarabangsa. Saya rasa itu walaupun satu sinonim dalam satu ayat, tapi dua perkara yang berbeza. Kita mesti memartabatkan dan memperkasakan bahasa Melayu. Itu sudah menjadi agenda wajib untuk kemenjadian negara kita di masa depan, melalui bahasa, Dan untuk memperkasakan bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa itu juga salah satu daripada usaha, dan sebab itulah salah satu inisiatif, sekali lagi saya ulang, dalam blueprint kita pendidikan sehingga tahun 2025, setiap pelajar sekurang-kurangnya mesti menguasai salah satu daripada bahasa antarabangsa. Dan banyak yang diulas oleh Dr. Taha tadi, menarik bahasa Perancisnya dengan bahasa Jepun daripada sayanya, dan dengan bagaimana negara nombor satu dunia memikirkan tentang bahasa dan budaya. Jadi kita ke arah itu. Dan ingin saya sentuh sedikit, moderator, jika diberi peluang, bahawa kita sedang menuju ke arah pendidikan 2030. Di bawah Sustainable Development Goals ataupun dalam bahasa Melayu adalah pendidikan mapan. Dan UNESCO yang bertanggungjawab untuk memastikan pendidikan mapan 2030 untuk kesamarataan pendidikan. Jadi tugas kita bukan saja bahasa, budaya dan juga untuk kemajuan ekonomi, tapi untuk memastikan bahawa pendidikan itu adalah satu platform yang terbaik untuk kita menyalurkan semua idea-idea ini termasuk bahasa dan budaya, bagi memastikan negara kita juga mendapat ranking yang tertinggi pada tahun 2030 nanti bila UNESCO keluarkan result.
bagaimana kesamarataan dalam pendidikan di negara-negara UNESCO, di bawah UNESCO. Jadi besar harapan saya, walaupun mungkin usaha pada hari ini mungkin tidak didengari seluruh dunia, tapi insya-Allah dia akan membawa satu hala tuju yang tepat, iaitu memartabat dan memperkasakan bahasa Melayu kita kerana kita berada di Malaysia, dan memperkasakan bahasa Inggeris dan antarabangsa untuk membawa nama kita Malaysia sehingga ke peringkat global di masa depan. Okey, menuju pendidikan 2030 dalam pendidikan mapan yang akan berlangsung pada 10 tahun lagi. Jadi terima kasih sekali lagi pada DBP yang memberi peluang ini. Terima kasih pada moderator dan rakan baru Dr. Taha. InsyaAllah saya harap kita boleh berkolaborasi, terus berkolaborasi, bukan saja dalam bidang bahasa tapi juga dalam bidang-bidang lain untuk memastikan bahawa agenda kita akan tercapai hasil daripada usaha kita semua, insyaAllah. Terima kasih moderator. Terima kasih Doktor. Silakan Dr. Taha. Baik, sebagai kesimpulan saya nak kongsikan bersama dengan anak-anak muda yang ingin pelajari bahasa yang lain. Saya nak sebut tentang practicality. Nombor satu, kalau nak belajar bahasa baru, kena cari kawan yang boleh berbahasa seperti itu. Kalau nak belajar bahasa Arab, cari kawan bangsa Arab. Nak belajar bahasa Cina, cari kawan yang berbangsa Cina. Nak belajar bahasa Pakistan, carilah abang-abang Pakistan kat luar sana. Tapi jangan kahwin. Oh boleh lah. Kalau nak kahwin silakanlah. Why not kan? Kalau dah jatuh cinta. Yang keduanya, pergi Kuni-Kunia tu. Kedai buku tu. Cari buku Lonely Planet. Lonely Planet ni antara pengeluar buku banyak bahasa. Dia akan bagi buku dan dia akan bagi CD. CD bahasa. Dan CD tu boleh dimainkan dalam kereta, di laptop ataupun boleh di-download di USB mereka. Pelajari bahasa, kena ada buku Lonely Planet tu. Kerana dia akan ajar budaya dan bahasa. Yang ketiganya, selalu bawa buku nota. Dapat je perkataan baru, tulis dan apply. Terus apply. Kadang-kadang bila kita nak cakap bahasa Arab dengan orang Arab, dia reluctant. Dia tahu itu bukan kekuatan kita, dia akan cakap bahasa Inggeris juga. So kita kena fight juga. Saya nak cakap juga bahasa Arab. Cakap je. Tak boleh malu. Tapi yang paling hebat dari segi practicality, kalau nak belajar satu bahasa, pergi ke negara tersebut, duduk 4 bulan, settle. Macam saya target, patutnya tahun ni saya pergi Perancis. Saya ada kawan di Paris, saya nak duduk di restoran dia, kerja sana part time dan nak belajar bahasa Perancis. Tapi ada kekangan, yalah apa yang berlaku sekarang ni. 4 bulan dah mencukupi. Tapi jangan duduk dengan orang Melayu. Duduk dengan orang bahasa Perancis, tak kira Perancis Mak Black ke, Perancis yang Mak Saleh ke, terserah. Nah, akhir sekali, bahasa yang kita patut banggakan adalah bahasa kita sendiri kerana bahasa Melayu itu sinonim dengan Islam. Dan hanya Islam yang akan memberi kejayaan kepada anda di dunia dan juga di akhirat. Sekian itu saja saya berikan kepada moderator. Okey, terima kasih Doktor berdua. Dan saya kira masa dah menceburi kita sampai ke hujung rancangan ya. Dan saya harap perbincangan kita yang secara santai-santai tapi bermanfaat, berinfo masih ini memberi manfaat kepada kita semua di luar sana dan di dalam dewan ini. Dan mungkin kita akan dengar. Okey, kita harap kita boleh bagi demonstrasi kita ya. Bagi demo sikit tentang beberapa bahasa yang Dr. Taha master ya dalam bahasa itu. Silakan. Okay, saya nak kongsikan satu syair daripada Allamah Iqbal yang berbunyi, Tajalli teri zat ki su hai, Tajalli teri zat ki su hai, jidhar dekhta hu tu hi tu hai. Dia kata, saat aku beribadah, aku mula nampak nur ilahi. Sehingga setiap ciptaanmu yang ku lihat, aku nampak zatmu. Itu Allamah Iqbal punya syair mendalam. Pepatah dalam bahasa Rusia pula. Dalam bahasa Rusia, kejap lagi berbunyi patom. Patom, patom, subskatom. Subskatom. Mana dia kata, kejap lagi, makanlah nasi bubur, dia kata. Maksudnya dalam pepatah kita, jika nasi dah jadi bubur, dah tak boleh, tak ada berguna dah. So jangan lengah-lengahkan pekerjaan untuk hari ini. Kalau dalam bahasa Arab tu, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam.
Itu korang semua boleh cakap lah. Itulah bahasa Rusia. Bahasa Thai tak tahu lah, put Thai dai nit noi. Nanti kita pergi Danok sekali. Okey, terima kasih. Saya rasa itu saja. Doktor nak share apa lagi? Bahasa Jepun. Oh, bahasa Jepun dan Mandarin. Ya, saya lupa ya. Silakan doktor. Okey, bolehlah bahasa Jepun sikit, bahasa Cina sikit, bahasa Jepun sikit. Bahasa Mandarin saya perkenalkan diri. Nishiman Shashiman, Washa Luozi, Washa Malaysia Ren kongsi. Okey, bahasa Jepun pula. 私はムハンマドロジトモシマどうぞよろしくお願いします。これくらいから来まして、クランタン州にありまして、どうぞよろしくお願いします。どうも。Okey, terima kasih. Saya pula rakyat Malaysia. Saya rakyat Malaysia keturunan Siam dari Kelantan. กับผมเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายไทยมาจากรัฐกะลันตัน ขอบคุณครับ Sesungguhnya inilah indahnya bahasa ya. Sesungguhnya kita manusia dicipta dengan pelbagai bangsa supaya kita kenal mengenal antara satu sama lain. Dan ini satu peluang yang kita bersama-sama mengenal antara satu sama lain sebab kita wujudkan silaturahim supaya ukhuwah kita mantap, kita membina negara bangsa yang bersama dan kemanapun kita mengembara, hati kita jangan dibanjiri kesombongan. Ya, kita bagi senyuman saja kepada seorang sebab senyuman itulah sedekah. Sebab senyuman itu kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, smile, S-M-I-L-E, maknanya see me, I love everyone. Itu sebenarnya. Bagi senyuman saja. Ya. Dan kita, doktor kata tadi, letakkan diri kita dalam keadaan terpaksa. Apa saja kita nak capai. Kita nak belajar bahasa Jepun, duduk dengan orang Jepun. Nak belajar Mandarin, duduk dengan Mandarin. Jangan, kita kena keluar daripada zon selesa. Nak belajar bahasa Mandarin, jangan duduk orang Melayu. Kita punya bahasa Melayu sudah kuat, betul tak? Jadi kita, tapi jati diri jangan lupa. Ya. Dan saya nak sudahi dengan satu kata-kata juga dalam bahasa Inggeris, I shall pass this way but once. Therefore, any good I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer, nor neglect it, for I shall not pass this way again. Kita datang ke dunia ini hanya sekali. Be the best you can be. Dan buatlah yang terbaik. Supaya kita menjadi insan yang terbaik dan memberi manfaat kepada insan yang lain. Ya. Dengan itu saya rasa kita dah sampai ke hujung rancangan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sempena 64 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Marilah kita sama-sama memperkasakan selagi Dewan Bahasa dan Bahasa Melayu supaya kita mengangkat martabat kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai jati diri yang kuat dan mantap. Ya, dengan itu saya sudahi dengan saraka pantun. Kalau ada semula ladang, bolehlah hamba menumpang mandi. Saya doakan kita semua berumur panjang supaya kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih, terima kasih. Khobkun kap. Thank you very much. See you at the top. Thank you. Terima kasih. Baiklah, berikan tepukan gemuruh kepada ahli panel dan moderator pada hari ini iaitu Yang Berusaha Tuan Puan Awang Din, Dr. Muhammad Rozi bin Ismail dan juga Dr. Taha bin Muhammad Omar atas kupasan yang diberikan pada hari ini. Dan Anjung DBP pada hari ini sedikit bergema dengan pelbagai bahasa yang telah diberikan oleh panel-panel dan moderator kita pada hari ini. Baiklah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli panel dan moderator. Kupasan yang begitu hangat dan menarik. Semoga ilmu yang disampaikan dan dikongsikan pada hari ini memberikan manfaat dan ilmu baharu kepada kita semua. Hadirin dan hadirat sekalian, serta seluruh penonton yang menonton Facebook secara live bagi program forum pada hari ini. Dengan berakhirnya program kita pada hari ini, maka saya mewakili pihak urus setia merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dan menonton sehingga ke penghujung acara pada hari ini. Akhir kata, harum mewangi bunga siantan, pengikat kasih dara idaman, sekalung budi, sejuta ingatan, terima kasih kami ucapkan. Dan sehingga kita bertemu lagi di dalam acara Forum Chania Bahasa dan Sastra di lain waktu, sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.